InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu dan berkumpul dalam satu majlis untuk kita ingat memperingati, menghidupkan suasana takmil wal istiqmal, suasana kita berada dalam keadaan menuju kepada Allah, untuk kita meningkatkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, meningkatkan takwa kita. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung tajuk di bawah hijrah. Hijrah dalam rangka untuk kita bangkit, kebangkitan. Bukan hijrah macam mana yang kita faham, orang biasa faham, hijrah yang konteks yang lebih besar. Kerana kita berada dalam keadaan yang amat kritikal pada hari ini, iaitu keadaan di mana kita berada di suasana-suasana kebangkitan akhir zaman. Sebahagian daripada ulama yang mengkaji menggambarkan bahawa tahun-tahun kebangkitan itu mungkin sudah pun terasa bahangnya, kehangatan dia tu dah rasa dah. Sebahagian kata kita tunggu haji tahun ni macam mana, sebahagian ni kita tahun depan. Jadi kita mahu sama-sama mempersiapkan diri kita lah, bila tu kita serah ke Allah, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan kita membaca tasyahadah, membaca syahadah secara bersama-sama, dengan kita menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, iaitu kita ingin membebaskan diri kita, minta pada Allah supaya Allah membebaskan syirik, membebaskan maksiat dan mungkar. Dan kita juga ingin sama-sama membina satu perasaan, satu kekuatan untuk kita, supaya diberikan oleh Allah peluang untuk bersama-sama dengan para mujahid, para mujahidin, para murabitun yang ada untuk kita bersama Islam dan perjuangan Islam, yang hari ini makin lama makin sama. Dulu nampak jelas perjuangan Islam, sekarang ni nampak macam perjuangan politik Islam, perjuangan NGO Islam, perjuangan pertubuhan Islam. Dia tak jadi lagi perjuangan yang solid untuk kebangkitan Islam. Dan kemudian kita minta kepada Allah supaya Allah SWT izinkan kita untuk berubudiah kepadanya dengan sempurna, penuh wibawa, dan seterusnya dapat mati dalam keadaan al-husnul khatimah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 218. Allah menggambarkan kepada kita, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan yang berjuang pada jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu merupakan orang yang mengharapkan kepada rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi daripada ayat ini Allah menggambarkan bahawa sekiranya seseorang itu benar-benar mahu mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat, nak mendapatkan satu kebaikan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia bersama-sama dengan tiga prinsip Islam. Yang pertama, beriman, duduk dalam tarbiyah, meningkatkan diri dia. Yang kedua, berhijrah, duduk dalam suasana merubah, meninggalkan kelemahan, meninggalkan kerosakan, hidup dalam keadaan kita membina kekuatan kita. Wallazina hajaru, mereka yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan yang ketiga prinsipnya ialah mesti berjuang, berjihad pada jalan Allah. Dan mereka inilah orang yang mengharapkan kepada rahmat Allah. Dia mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan hanya sekadar orang yang biasa, orang beriman biasa, orang Islam biasa. Jadi dalam hal ini maka kita telah pun menceritakan bagaimana hukum hijrah, hukum jihad, hukum iman ini wajib. Tiga-tiga ni adalah prinsip hidup umat Islam. Kalau kita mengaku Islam setelah kita mengucap dua kalimah syahadah, maka wajib kita berpegang dengan tiga prinsip ini. Iaitu yang pertama, prinsip dalam keadaan iman. Iman ni mentauhidkan Allah. Dan kemudian prinsip untuk berubah menjadi yang lebih baik, berhijrah. Dan ketiga, prinsip berjuang. Ini tiga prinsip yang kita kena pegang. Bukan sebagai sunnah lagi. Sunnah ni kita kena buat. Prinsip ni kita kena menghayati. Bismillah. Jadi sebab itulah kita dah bincangkan tentang makna-makna hijrah itu. Contohnya, siapakah yang dikatakan berhijrah itu? Berhijrah ni, hijrah maknanya meninggalkan. Meninggalkan secara bahasa. Dan kemudian Nabi gambarkan kepada kita, al-muhajir. Al-muhajir itu man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah itu ialah seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ke atas dirinya. Jadi kita lihat prinsip hidup kita setelah beriman, mestilah kita berhijrah. Hijrah ni dengan arti kata meninggalkan kelemahan, membina kekuatan. Dan sebab itulah kita lihat di sini wajib kepada kita untuk berhijrah. Hijrah ni wajib, hanya kita meningkatkan diri kita. Tambahan lagi, kita berada di akhir zaman. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Orang-orang yang bermula Islam keadaan dagang ganjil asing, kemudian dia akan kembali dagang ganjil dan asing, maka beruntunglah orang yang dagang ganjil dan asing itu. Siapakah mereka ya Rasulullah? Allazina yaslihun idza fasada nas, mereka lah orang yang sentiasa memperbaiki diri mereka. So, memperbaiki diri itu adalah hijrah, islah. Dan kemudian kita melihat bagaimana Nabi juga menggambarkan setelah berlakunya hijrah makaniyah, hijrah dalam bentuk tempat, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat pada zaman dahulu, Mekah ke Madinah.
maka tidak ada lagi dah. Selepas pembukaan kota Mekah, tak ada lagi lah hijrah yang bentuk Mekah ke Madinah begitu. La hijrah ba'dal fath an illa niyah wal jihad. Al-Qamaka Rasulullah SAW. Tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah melainkan niat dan jihad. Jadi sebab itulah Nabi gambarkan al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah itu ialah seorang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi kita dah bincanglah sikit sebanyak pada yang lepas, dan pada hari ini kita akan melihat tentang makna hijrah itu. Ada dua jenis, dua macam. Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan, hari ini kita mendengar kadang-kadang kita kata artis berhijrah. Artis berhijrah. Daripada tak pakai tudung, pakai tudung. Daripada tidak berlaku, tidak buat benda maksiat ataupun buat benda maksiat, tukar. Saya pernah sekali diminta untuk menjadi penasihat kepada satu program Astro Oasis, lamalah kan. Jadi dalam program tu kita berpeluang berjumpa dengan beberapa artis yang biasa-biasa je lah. Jadi dalam tu kita banyak dia tanya soalan artis-artis ni tentang bagaimana nak bertaubat, bagaimana nak memperbaiki diri, bagaimana nak semayang. Jadi artis banyak tanya pada masa tu. Jadi saya pun ceritalah satu. Dia kata, Ustaz, bolehkah kami ni diterima oleh Allah, dapat keampunan taubat kami ni. Kami ni masih tak boleh tinggalkan minum arak, masih minum arak lagi. Masih tak boleh tinggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat dan sebagainya. Bolehkah Allah terima? Sebab dia kata banyak artis ni kalau sarapan tu minum bir ni biasa, dia kata. Mungkin tak semualah, tapi dia kata begitulah kurang lebih. Jadi pada masa tu saya pun berkata, sebenarnya apabila kita beriman, wajib kita berhijrah. Berhijrah ni maknanya kita memperbaiki diri kita. Ini bukan sunat yang sunat, ni wajib, prinsip. Kemudian selepas tu wajib kita berjuang. Jadi sebab tu bila kita sebut pada artis demikian, dia orang mula nak belajar ambil semayang, belajar semayang. Rupa-rupanya dia orang tak tahu semayang. Sebahagianlah, tak semua. Bismillah. Malahan ada yang ambil semayang pun tak kerti. Ni kita kata, tetapi berlakon sebagai imam, sebagai pendakwah, tapi ambil semayang pun tak kerti. Ada sekali tu satu drama kan, adegan di madrasah ambil semayang. Jadi orang yang nak ambil semayang tak kerti ambil semayang. Tak kerti. Dia tak kerti ambil semayang macam mana, tak tahu. Semayang lagi tak tahu. Ini biasa. Jadi sebab tu kita nak tengok hari ni ada artis yang berhijrah. Begitu juga orang-orang kaya yang bertaubat dan berhijrah. Jadi kita nak tengok pada malam ni maksud hijrah, konsep hijrah yang boleh membina kekuatan, bukan sekadar taubat semata-mata, tapi diperlukan kepada satu kefahaman yang jelas, baru kita tidak akan menjadi orang yang hangat-hangat ti ayam. Yang pertama sekali, hijrah itu mesti sesuai dengan Islam, bukan ikut nafsu. Maknanya apa yang kita nak kita buat, apa yang kita tak nak kita tak buat, walaupun Allah perintah. Jadi kita kena hijrah mesti sesuai dengan Islam. Islam ni apa? Islam ni bersifat syumul, menyeluruh. Islam ni sebagai satu kehidupan, seluruhnya, seluruh aspek. Islam sebagai satu sistem. Jadi hijrah ni maknanya bukan hijrah daripada tak semayang kepada semayang, daripada tak puasa kepada puasa. Itu sebahagian sahaja. Jadi maksud hijrah di sini ialah hijrah untuk membentuk satu sistem kehidupan diri kita, keluarga dan masyarakat dan seluruh dunia ke arah menegakkan Islam. Itu maksud hijrah. Sebab tu Nabi SAW, dia bukan hanya sekadar berpindah daripada Mekah ke Madinah, tetapi bila sampai di Madinah, dia buat sesuatu. Diteruskan dia punya aktiviti dakwahnya, tarbiyahnya, malahan diintensifkan lagi sampai ke peringkat jihad fi sabilillah. Jadi sebab itulah kita lihat hijrah bukan sekadar saya tinggalkan suasana tak semayang kepada semayang,
Suasana tak pakai tudung, tutup aurat kepada suasana pakai tudung. Itu kita kata hijrah juga. Tapi bukan hijrah yang sebenar. Hakikat hijrah, kita membina kekuatan dengan kita meninggalkan kelemahan-kelemahan maksiat dalam rangka untuk melaksanakan seluruh kehidupan kita ini sebagai hamba Allah. Itu maksud hijrah. Dan sebab itulah apabila kita tak faham maksud ini, maka kita akan lihat terputus daripada rahmat Allah, barakah Allah. Ada artis yang dah berhijrah, dikatakan berhijrah, kan? Tak pakai tudung, pakai tudung. Tak tutup aurat, tutup aurat. Dan tak solat, jadi solat, berhijrah. Tetapi oleh kerana dia faham hijrah ni maknanya macam gitu, maka tak lama. Ada yang dulu tak pakai tudung, buka semula, tak pakai tudung, tak tutup aurat. Ada yang dulu tak berlakon, jadi tak berlakon semula. Dan melakukan adegan-adegan yang bertentangan dengan syarak. Jadi, kenapa perkara itu berlaku? Kerana mereka tidak memahami bahawa hijrah ini bukan hanya setakat kita tak buat dosa. Kalau tak buat dosa itu dipanggil taubat. Bukan hijrah. Taubah. Ini sebahagian daripada hijrah. Dia bukan hijrah. Hijrah ni komprehensif. Keseluruhan, kan, aspek kehidupan kita. Dan sebab itulah kita lihat hari ini bagaimana Allah menggambarkan tentang orang yang mahu mencari redha Allah. Suratul Baqarah ayat 207. Wa minan nas man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di kalangan manusia itu, man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, iaitu mereka telah sanggup mengorbankan dirinya. Maknanya dia meninggalkan kesukaan nafsunya, meninggalkan kesukaan dunianya, meninggalkan dosanya, kelemahannya, dan mengorbankan diri dia, nafsu dia, kerana mencari keredaan Allah, kerana nak cari redha Allah. Dan Allah itu pula wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu amat belas kasihannya dan juga amat sayang, halus, amat lembut kepada hamba-hambanya. Jadi dalam ayat ini Allah gambarkan siapa yang nak mencari redha Allah, maka dia perlu ada pengorbanan. Pengorbanan. Kalau tak ada korban, kita tak boleh nak dapat redha Allah. Walaupun kita kata kita dah Islam dah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita kena faham. Dan kemudian ayat yang seterusnya 208 pula suratul Baqarah, Allah menggambarkan orang yang nak mencari redha Allah tadi itu mestilah orang yang masuk dalam Islam secara sempurna, kafatan, seluruh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Maknanya masuk Islam itu maknanya kita berhijrah daripada sistem jahiliyah kepada sistem Islam, daripada sistem maksiat, dosa, kepada sistem iman dan ihsan dalam Islam. Jadi udkhulu fi silmi kafah, maknanya hendaklah kamu masuk dalam Islam secara menyeluruh. Bukan setakat tak semayang, tak puasa, itu taubat, bukan hijrah. Jadi apabila kita masuk Islam secara menyeluruh itu, barulah kita ni sebenarnya tidak mengikut jahiliyah. Sebab Allah akan menggambarkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut perancangan-perancangan syaitan, kerana sesungguhnya innahu lakum aduwwun mubin, kerana itu adalah merupakan musuh kamu yang sebenar, yang nyata. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Allah menggambarkan konsep hijrah yang sebenar, bukan setakat tinggalkan dosa, kan, bertaubat. Tak semayang, bukan setakat macam itu. Bismillah. Tapi yang lebih penting ialah masuk Islam seluruh, tinggal jahiliah seluruh. Itu masuk hijrah. Kalau kita masih tak sanggup lagi untuk meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan kita secara keseluruhan, maka kita belum bersedia untuk berhijrah lagi. Ini kita tak sampai lagi peringkat sahabat.
Tak sampai peringkat sahabat dulu nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ya, sebab tu tuan-tuan puan-puan, maka kita perlu hijrah secara menyeluruh, secara sistem, the whole system. Bukan setakat kita kata dosa-dosa kecil ataupun satu dua dosa sahaja. Sebab itulah kita lihat kita perlu berhijrah secara tersusun dan kemudian secara jama'i, secara berjamaah bersama-sama. Kita melihat contohnya satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Tamyiz Abdul Wahid yang merupakan mufti Selangor, memberitahu kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang buat permohonan kepada Jabatan Agama Islam untuk keluar Islam. Orang yang minta permohonan supaya keluar Islam daripada Jabatan Agama Islam, makin lama makin ramai. Jadi makin lama makin ramai. Kemudian dia berkata, yang banyak bermohon untuk keluar Islam ialah orang yang baru masuk Islam, golongan mu'alaf. Jadi golongan mu'alaf ni baru masuk Islam, kemudian rupa-rupanya dia jugalah yang paling banyak keluar Islam. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh puas hati dengan setakat orang masuk Islam. Kita kena tolong dia, bantu dia. Dakwah dia tadi tu dia tingkatkan dengan tarbiyah, dan kemudian dia bentuk diri mereka, hati mereka, fikiran mereka seluruhnya, sehingga kan mereka akan dapat istiqamah dengan Islam. Jadi dia kata Datuk Tamyiz, ramai orang minta keluar Islam. Jadi terutamanya orang yang mu'alaf, golongan mu'alaf yang baru masuk Islam. Ya, sebab itulah kita kena faham konsep hijrah bukan setakat bertaubat, meninggalkan dosa, buat daripada keadaan tak baik kepada baik. Bukan setakat itu. Tetapi maksud hijrah di sini ialah kita kena keluarkan diri kita daripada kelemahan, daripada maksiat, daripada jahiliyah, daripada segala perkara-perkara yang menyebabkan kita ini tidak boleh beribadah, berubudiyah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jadi kita tinggalkan semua perkara tersebut menuju kepada al-Islam. Maka untuk itu maksudnya berhijrah ini adalah satu sistem untuk membina kekuatan ummah. Dia bukan sekadar kita kata tinggalkan dosa, bertaubat, istighfar. Itu baru bertaubat, belum hijrah. Hijrah ni maknanya termasuklah taubat dalamnya, itu termasuk. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Jadi untuk kita faham hijrah yang beginilah yang akan membina kekuatan. Kalau hijrah biasa-biasa yang kita sebut tadi, tidak ada kekuatan. Sekejap aja, lepas tu dia jadi apa? Dia jadi lalai semula, leka semula, patah balik kepada dosa-dosa dia yang dia tinggalkan. Ini kita kena faham. Ini konsep ni kita kena faham. Barulah kita lihat di akhir zaman akan berlaku satu kebangkitan. Dia bukan hanya sekadar kita kata saya nak hijrah, tapi sebenarnya ialah saya mahu meninggalkan jahiliyah, meninggalkan maksiat seluruhnya, meninggalkan kita kata kelemahan kita, keaiban kita. Bismillah. Saya minta maaf tuan-tuan, suara makin tak ada ni. Jadi kita tengok sejauh mana dia boleh pergi untuk malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan, insya-Allah. Jadi hijrah ni ada dua jenis. Yang pertama sekali ialah hijrah dalam maksud yang tersurat. Yang maksud tersurat ini seperti hijrah dalam bentuk tempat makaniyah, disebut hijrah makaniyah. Jadi hijrah dalam bentuk tempat ini adalah hijrah yang mana kita meninggalkan suatu tempat. Suatu tempat kita meninggalkannya dan kemudian kita pergi ke tempat yang lain, yang baru. Jadi hijrah ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dilakukan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Jadi kita lihat hijrah dalam bentuk fizikal, fizikal. Jadi hijrah ini contohnya pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi pada tahun yang ke-7, ke-6 kenabian. Sekitar 7 tahun sebelum hijrah, peristiwa hijrah tu, apabila Yasir, Sumayyah dibunuh oleh tuannya, maka pada ketika itu sahabat-sahabat yang
mustada'afin, yang lemah, yang jadi hamba kepada setengah-setengah daripada kepimpinan musyrikin, mula bimbang tentang keselamatan nyawanya dan agamanya. Kerana melihat Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh. Maka pada ketika itulah Rasul SAW mengumpulkan sahabat-sahabat yang memang ada potensi untuk diseksa tadi, mustada'afin. Mereka berkumpul dan Rasulullah SAW perintahkan supaya berhijrah. Ini peristiwa yang pertama dalam umat Muhammad yang diperintah berhijrah pada 6 tahun ke-6 kenabian Rasulullah SAW. Maka berhijrahlah, diketuai oleh Abu Talib, diketuai oleh Allahumma salli ala siapa ketua ni, pak saudara Nabi, saya tak ingat siapa nama dia. Jadi diketuai oleh Ja'far. Dan kemudian lepas tu dia pergi ke Habsyah. Ini hijrah yang pertama. Kemudian begitu juga hijrah daripada Mekah ke Madinah setelah mendapat ancaman dakwah dan ancaman nyawa. Begitu juga hijrah dalam konteks Al-Kahfi, hijrah daripada negeri dia menuju ke gua, masuk gua. Hijrah daripada tempat yang didominasi oleh perkara haram. Kita duduk satu tempat penuh dengan benda yang haram, menyebabkan kita ni boleh terpengaruh dengan benda haram. Maka itu pun hijrah juga. Hijrah tempat-tempat yang mana membahayakan kesihatan. Ada taun. Sebelum kena tu kita hijrah. Sebelum kena lah, dah kena stay. Hijrah orang mengganggu harta. Hijrah kerana tekanan fizikal. Jadi maknanya hijrah secara makaniyah, secara fizikal tempat. Ini adalah yang pertama sekali. Dan di sinilah kita lihat banyak Nabi-Nabi dan Rasul juga berhijrah. Contohnya Ibrahim AS. Mereka berkata bahawa Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Allah. Tuhanku dialah yang maha berkasa lagi maha bijaksana. Ini suratul Ankabut. Jadi kita lihat Nabi Ibrahim pun berhijrah tempat. Kemudian Nabi Musa juga berhijrah. Maka keluarkanlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu, dengan khawatir. Maka dia pun berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang yang zalim. Jadi hijrah dari sudut kita kata makaniyah, tempat ini adalah merupakan satu yang biasa dilakukan oleh para rasul, para nabi dan juga para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi hijrah ini, masa bilakah kita nak kena hijrah ni? Jadi hijrah ini ialah apabila berlaku dua perkara yang terjadi dalam diri kita, iaitu apabila dalam konteks akhir zaman fitnah memuncak. Bila fitnah memuncak dan pada masa itu ada ancaman terhadap akidah dan ada ancaman terhadap nyawa, maka kita kena hijrah. Macam itu. Jadi kita boleh hijrah apabila ada ancaman kepada akidah dan nyawa. Jadi ini sebagaimana yang berlaku kepada pemuda Kahfi. Jadi bagi peringkat sekarang ni maknanya ialah apabila berlaku satu suasana yang mana pada masa itu ancamannya memuncak. Dajjal dah keluar. Dajjal dah datang. Jadi sebenarnya kita akan tahu Dajjal ni siapa. Kita akan tahu Dajjal ni datang macam mana, tanda-tanda datang Dajjal ni. Tapi kalau nak tahu, kita kena datang Tamrin 1 lah. Kita akan cerita detail macam mana Dajjal keluar. Dia nak sebut kat sini bagaimana keadaan itu kemuncak fitnah tadi. Maka pada masa itu kita pun akan dibenarkan untuk berhijrah. Jadi melarikan diri ni bukanlah istilah dia, bukan melarikan diri, tetapi kita nak mengelakkan daripada ancaman yang kita tak mampu hadapan tadi, dan kemudian kita bina kekuatan di tempat yang kita berhijrah tadi. Jadi dalam rangka ini kita lihat bagaimana ada satu konsep, iaitu hijrah yang rosak. Hijrah yang rosak. Jadi hijrah rosak ni apabila kita berhijrah bukan kerana 3 perkara. Bukan kerana 3 perkara. Jadi hijrah ni dia ada tujuan dia 3 perkara. Kalau ada 3 perkara ni, barulah insya-Allah hijrah kita tu jadi ibadah. Jadi ibadah. Yang pertama sekali, hijrah untuk memelihara akidah dan
kan, ibadah dan nyawa. Akidah, ibadah dan nyawa, hijrah. Jadi akidah dan nyawa nombor satu. Jadi bila kita nak berhijrah dengan sebab kita nak memelihara nyawa dan memelihara akidah, maka itu diharuskan, boleh. Yang kedua, berhijrah dalam rangka untuk memelihara kehidupan Islam. Kita boleh duduk kat situ, mungkin nyawa kita tak terancam, agama kita tak terancam, kita boleh amalkan. Tetapi kehidupan kita secara menyeluruh tak boleh nak meningkat. Maka kita kena hijrah ke tempat yang ada orang yang boleh membantu kita jamaah. Ini berhijrah dalam rangka untuk memelihara kehidupan Islam. Yang ketiga ialah hijrah untuk memelihara perjuangan Islam. Kita nak berjuang, maka mungkin ada satu perkara yang kita kena melakukan hijrah. Maka ini juga merupakan sebab untuk kita dikatakan hijrah itu syarak. Hijrah itu mengikut syarak. Kerana kita bimbang, kalau kita tidak mengikut apa yang digambarkan tiga perkara tadi, maka hijrah kita dia jadi bukan ibadah. Maknanya dia boleh menjadi sebagai maksiat. Walaupun nampak macam Islam, walaupun nampak macam nak selamatkan diri daripada kekufuran, tapi mesti ada tiga perkara. Hijrah kerana memelihara akidah, ibadah dan nyawa. Hijrah kerana mahu memelihara kehidupan Islam secara menyeluruh. Tempat kita tu tak boleh buat, kita pergi tempat yang boleh buat. Dan hijrah kerana perjuangan Islam. Barulah hijrah menjadi syarak, yang mengikut syarak, tidak rosak. Sebab itulah kita lihat bagaimana Nabi menggambarkan la tazalu ta'ifah, tidak akan sentiasa ada dalam kalangan umat aku min ummati kelompok-kelompok yang mana mereka akan berjuang. Berjuang ni termasuk beriman, proses iman, proses tarbiyah, berhijrah dan berjihad. Jadi sehinggalah mereka akan berperang, kan, dan di atas jalan yang benar, dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah dengan cara yang terbaik di tempat itu masing-masing. Jadi tuan-tuan nak sebut kat sini, apabila sampai waktu Dajjal keluar, maka kita wajib memerhatikan kekuatan kita pada masa itu. Adakah kita dijangka akan terkeluar daripada Islam atau daripada akidah, atau kita boleh pertahankan Islam dan akidah kita, ataupun kita menjangkakan bahawa kita ni tidak boleh mempertahankan kehidupan Islam, perjuangan Islam, maka kita pun berhijrah. Maka kalau kita tidak berhijrah, rosak kita punya perkara yang kita nak pelihara tadi. Maka sebab itulah dalam ayat ini, dalam hadis ini, Allah Rasul menggambarkan sallallahu alaihi wasallam bahawa kita wajib berhijrah untuk membina kekuatan. Dan sebab itulah digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya ialah supaya kita ni dapat membina kekuatan dalam jamaah, ta'ifah, la tazalu ta'ifah. Dan kemudian sebab itulah hijrah ini bukan hanya sekadar kita berpindah tempat ataupun meninggalkan maksiat, tetapi lebih kepada meninggalkan maksiat dan kelemahan dalam rangka membina kekuatan Islam. Bismillah, minta izin jadi kita nak kena ada apa yang kita kata, ilmu yang beginilah. Kemudian bila kita berhijrah pula, dalam hadis yang lain, pendekatan Islam sebagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, menggambarkan tentang bahawa sebaik-baik manusia pada zaman fitnah, zaman kemuncak, zaman Dajjal nak keluar ni, adalah laki-laki yang memegang tali dan kudanya menghadapi musuh-musuh Allah. Jadi yang pertama, orang yang terbaik ketika fitnah muncak, orang yang pegang tali kuda, kemudian dia berjuang dan dia menakutkan musuh Allah, dan musuh Allah itu pun menakutkannya, masing-masing berperang lah. Ataupun seorang laki-laki yang beruzlah, berhijrah, dia tak mampu nak lawan, dia berhijrah di kampung yang terpencil, mungkin tepi hutan atau di hutan, dan
dalam keadaan menunaikan hak Allah yang diwajibkan ke atasnya. Dalam keadaan dia menunaikan hak, bukan sekadar duduk sorang-sorang, duduk cerita, tapi ada haknya. Apa haknya? Kita mentarbiah, kita berdakwah, kita berjihad. Jadi sunnah tu kena bawa juga. Jadi di sini Nabi gambarkan bahawa akan ada dua jenis manusia. Yang begitu, yang mana manusia itu akan diberikan oleh Allah barakahnya. Jadi sebab itu Nabi gambarkan akan ada sedikit daripada kamu ini, sesungguhnya manusia akan melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. Maka ditanya oleh Ummu Syarik radhiyallahu anha, dia kata, ya Rasulullah, di manakah orang Arab ketika itu? Maknanya sampai mereka lari ke gunung-gunung, mana dia orang Arab tadi? Maka beliau menjawab, mereka sedikit. Maknanya orang Arab ni mungkin dah tak ada dah, sedikit, mungkin dah kena tembak, kena bunuh, atau mungkin berlaku peperangan. Wallahu a'lam. Bismillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahmati Allah, hijrah kita kena faham. Barulah kita tidak akan tertipu dengan sistem yang ada. Sebab itulah hijrah juga boleh membawa kepada kerosakan. Apa maksud hijrah yang rosak itu? Dan antaranya ialah hijrah yang tidak syar'i, hijrah yang tidak mengikut syarak. Contohnya ialah apabila seseorang itu meninggalkan satu tempat dalam rangka untuk mengutamakan hidup dia secara berseorangan atau secara family dia je, selamatkan diri saja, dan meninggalkan kehidupan berjamaah, ummah, dakwah, tarbiyah dia tinggalkan. Maka yang ini adalah hijrah yang rosak. Hijrah yang rosak dalam konteks syar'i ini disebut oleh Syed Muhammad Nuh dalam kitabnya. Dan di sini kita lihat bagaimana apabila kita mahu berhijrah, beruzlah, setengah menggunakan perkataan uzlah, iaitu untuk menyelamatkan diri dia, dan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia nak Islam di sorang-sorang dia, tetapi tidak pedulikan orang lain, sekalipun menghadapi ancaman kebinasaan atau kehilangan, orang lain pun banyak kena contohnya, tapi dia cuba menegakkan Islam dalam dirinya sendiri. Dan kemudian dia duduk sorang-sorang, lepas tu dia duduk sorang-sorang, dia tak sama dengan orang lain. Maka kata Syed Muhammad Nuh rahimahullah, dia kata inilah yang digambarkan sebagai hijrah yang rosak. Hijrah yang rosak. Ketika mana orang ramai meminta pertolongan kepada dia, sama ada paru-paru ke, mata ke, telinga ke, dan sebagainya lah. Ketika orang melabelkan dia sebagai orang yang boleh membagi, kita kata anggota yang palsu, anggota palsu tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berseorangan, ia bersusah payah untuk menegakkan, dia tidak bersusah payah untuk menegakkan Islam pada ramai-ramai tadi, tetapi dia hanya memilih untuk dirinya sendiri, atau yang ini adalah uzlah yang tidak syar'i, tidak mengikut syarak, dan maknanya boleh membawa kepada dosa dan penderakaan. Jadi sebab itulah bila disebut hijrah, maka dia memerlukan kepada tujuan, matlamatnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda satu hadis yang diriwayatkan oleh orang Imam Muslim, Imam Bukhari, hadis sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku diperintahkan untuk berhijrah ke sebuah kota yang akan mengalahkan kota yang lain. Itulah Madinah, kota yang disebut sebagai Yathrib. Kota itulah yang akan membersihkan manusia daripada segala keburukan dan daripada segala akan kemusyrikan. Jadi maknanya hijrah itu adalah untuk membersihkan diri dia. Maka kata Nabi, maka aku diperintahkan untuk pergi ke kota di Madinah untuk membersihkan manusia daripada keburukan dan musyrik, kemudian menghilangkan kekotoran besi, menghilangkan
najis, kafir, munafik dan sebagainya. Jadi Nabi kata hijrah dalam rangka untuk nak mempertingkatkan suasana mentauhidkan Allah dan juga suasana berubudiah kepada Allah, tidak musyrik. Itulah maksud hijrah. Sebab tu kalau kita tidak berhati-hati, maka kita tersilap tanggap, salah faham, maka kita boleh membawa kepada putus asa, membawa kepada penyakit, membawa kepada kelahiran orang-orang yang kita kata bersungguh-sungguh untuk nak menjaga diri dia. Tapi kalau kita tidak betul-betul melihat makna tadi, maka dia akan menjadi orang yang tidak ada mengikut syarak tadi. Dan sebab itulah kita lihat hijrah ataupun uzlahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ialah kerana mereka ingin menyelamatkan akidah mereka, nyawa mereka itu. Nombor 2, nombor 3, akidah mereka pada waktu itu. Dan tuan-tuan dan puan, kita kena tengok bahawa pada hari ini akidah dan pemikiran umat telah dibeli, dijajah, malahan telah digantikan dengan akidah iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menyebabkan mereka terkesan. Jadi sinilah hijrah tadi itu ialah hijrah yang memang benar untuk membina kekuatan tawam. Saya silap dia itu. Baik. Jadi sebaik-baik manusia pada masa fitnah, kekacauan yang berlaku ialah laki-laki yang memegang tali unta atau tali kuda di belakang musuh, tidak gentar mereka pun menggentarkan musuh tadi, sehingga mereka dapat mengalahkan musuh tadi. Ataupun laki-laki yang mengasingkan dirinya, tak boleh buat apa, dia mengasingkan diri ke dalam pendalaman dalam keadaan dia menunaikan hak Allah, bukan dia duduk dan diam sahaja. Ini ada perkara yang kita kena faham akan maksud hijrah. Maka hijrah di sinilah merupakan perkara yang dalam bentuk the whole system, bukan hanya sistem-sistem biasa sahaja. Maka oleh itu kita nak melihat di sini bagaimana apabila hijrah itu mestilah hijrah yang membina kekuatan. Sebab itu Nabi kata la hijrah ba'dal fathu illa niyah wal jihad. Atau kama Rasul sallallahu tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah melainkan niat. Niat nak baiki diri kita, dan kemudian jihad, iaitu kita nak berjuang. Jadi hijrah yang pertama ialah hijrah dalam bentuk fizikal, makaniyah, hijrah bentuk tempat. Dan hijrah ini ialah hijrah untuk membina kekuatan. Dan hijrah yang kedua ialah dari sudut maknanya, maknawiyah. Hijrah dari sudut maknanya, bukannya dari sudut fizikal. Maka hijrah ini termasuk kepada beberapa kategori. Yang pertama sekali, hijrah i'tiqadiyah. Hijrah dalam bentuk i'tiqad. I'tiqad ni apa? Keyakinan. Keyakinan kita. Dan di sini kita lihat bahawa hijrah i'tiqadiyah ini ialah hijrah untuk memperkuatkan keyakinan mukmin sejati, sehinggalah dia tidak akan berjalan bersama dengan kekufuran yang ada di sekitarnya, dalam hati tadi. Jadi hijrah inilah hijrah yang pertama sekali, hijrah dalam bentuk i'tikad. Dan hijrah bentuk i'tikadiyah ini adalah hijrah yang amat penting, kerana di sinilah bermulanya hijrah-hijrah yang lain. Dan saya ingin membacakan di sini bagaimana Allah menggambarkan kepada kita wa ijtazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Ini surah Al-Kahfi. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri, berhijrah, berpindah daripada mereka, tidak bersyirikkan Allah macam benda orang lain tadi, maka pergilah kamu berlindung di gua supaya Allah melimpahkan rahmatnya. Jadi hijrah untuk mendapat rahmatnya, dan kemudian menyediakan kemudahan untuk kamu urusan-urusan kamu, dan memberikan bantuan yang sangat memberikan bantuan yang sangat berguna. Jadi daripada sinilah kita lihat bahawa hijrah tadi adalah merupakan perkara yang untuk membina kekuatan, bukan setakat kita tinggalkan satu tempat, tinggalkan dosa. Jadi itu taubat, bukan hijrah. Bismillah.
Jadi sebab tu tuan-tuan, pada malam ini kita melihat salah satu daripada perkara yang penting yang digambarkan sebagai hijrah tadi. Makna hijrah dari sudut i'tiqadiyah, daripada suasana hati yang tidak beriman kepada hati yang beriman, hati yang tak yakin kepada hati yang yakin. Ini hijrah dalam sudut i'tiqadiyah. Jadi dalam rangka ini tuan-tuan, kita kena tengok bahawa kita hijrah ni dia syumul, menyeluruh. Maka hijrah yang menyeluruh itu adalah merupakan bermula dengan iman. Sebab tu salah satu perkara yang perlu kita lakukan ialah kita perlu memperbaiki, membetulkan syahadah kita. Nak mentauhidkan Allah ni, kita betulkan syahadah kita. Jadi kalau boleh, kita carilah kan guru-guru ataupun carilah jamaah yang boleh membantu kita untuk bersyahadah, bertalqin dengan syahadah secara bersanad daripada kita sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita cuba buat. InsyaAllah. Bukan kita cuba buat, kita sedang buat. Jadi kita ada program Tamrin 1, Tamrin 2. Tamrin 2 inilah kita akan melaksanakan program syahadah. Jadi bukan sekadar kita belajar ilmu kalam, tapi sebenarnya syahadah ini penting. Amat penting kerana daripada syahadah tu kita akan berkembang sehingga kita akan memotong, membuang segala gangguan-gangguan. Saka lah, syarak apa, kita jin lah, sihir lah. Kita akan, insyaAllah akan dapat hancurkan mereka. Jadi hidup dalam tarbiyah imaniyah. Maksudnya hijrah i'tiqadiyah ni bukan sekadar kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah cukup. Tapi sebenarnya kita nak kena hidup dalam tarbiyah. Hidup dalam keadaan membentuk iman kita, takwa kita, ihsan kita. Ini dimaksudkan hijrah i'tiqadiyah, iaitu kita hidup dalam suasana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hijrah yang bentuk maknawi ini, bentuk yang tersirat ini juga ialah hijrah dari sudut fikriyah. Fikiran ni pemikiran kita, kefahaman kita. Jadi fikriyah ini dalam bahasanya bermaksud pemikiran. Itu maksud fikriyah. Apa yang akan kita fikir bila dapat satu masalah, bila dapat satu kebaikan, apa yang kita fikir, itu pemikiran, itu fikrah. Maka kita nak definisikan fikrah sikit. Kita nak definisikan fikrah tadi. Apa maksud fikrah? Kerana kalau tidak, kita ingat saya dah fikrah. Saya minta maaf, kurang sihat sikit. Kurang sihat sikit. Saya cuba insyaAllah malam ni. Mungkin tak boleh lama ni. Badan tak berapa sihat. InsyaAllah. Baik, jadi nak sebut kat sini maksud fikrah. Kita tengok apa maksud fikrah. Fikrah ni adalah bermaksud ilmu. Yang pertama kena ada ilmu. Yang kedua kena ada pemikiran, berfikir. Yang ketiga merupakan ideologi, pegangan hidup kita, pegangan hati kita. Yang keempat, kefahaman. Apa yang melahirkan amal, kita faham melahirkan amal. Itu termasuk fikrah. Dan yang kelima ialah syuur, perasaan. Jadi apa dimasukkan fikrah di sini ialah bahawa kita ada ilmu, kita ada pemikiran, kita ada ideologi, kita ada kefahaman dan kita ada perasaan. Yang mana daripada situ melahirkan satu kehidupan yang secara menyeluruh. Jadi kalau kita ada ilmu je, kita ada ilmu tapi kita tak berfikir, maka belum cukup lagi. Itu tidak dipanggil fikrah lagi. Ini definisi yang kita nak kena faham. Barulah kita faham, rupanya kita ni kena berhijrah. Kena betul-betul memahami. So kalau ada ilmu tak cukup. Sebab tu kita belajar Madinah, belajar di Azhar, belajar di Kairo, belajar di mana-mana. Ilmu tinggi, tapi kita tidak berfikir, tidak ada pemikiran, maka dia tidak lagi berfikrah dengan fikrah Islam. Ataupun ilmu dah ada, dia berfikir, tapi tidak sampai peringkat menjadi ideologi. Ideologi ni apa? Sesuatu yang menjadi pegangan kita, yang kita pegang, prinsip kita. Maka dia belum lagi ada fikrah Islam. Walaupun dia orang Islam, dia seorang Islam, tapi fikrah dia sekular. Dia seorang Islam, fikrah dia liberal. Dia seorang Islam, tapi fikrah dia plural. Macam itu. Jadi dia belum lagi fikrah Islam. Jadi apabila Islam menjadi ilmu, menjadi pemikiran,
menjadi ideologi, menjadi sesuatu yang kita pegang, kita yakin, kita menjadi satu prinsip hidup kita, kemudian menjadi satu kefahaman, lahir dalam amalan, bila kita faham, sedar, lahir dalam amalan, dan yang akhir sekali adalah perasaan, maka barulah fikrah kita adalah betul. Itulah fikrah kita. Dan fikrah Islam pula bukan hanya sekadar sembahyang, puasa, zakat, sebagainya, tapi fikrah Islam ialah Islam sebagai satu kehidupan, Islam sebagai satu kehidupan yang menyeluruh semua aspek yang wajib diperjuangkan. Maka itulah orang yang ada fikrah. Jadi kita kata hari ini saya nak bawa kawan saya masuklah dalam tamrin. Kawan saya ni satu fikrah. Saya tanya dengan dia, apa maksud fikrah? Dia kata kami tak nak vaksin, dia kata. Itu bukan fikrah Islam. Fikrah tuna, fikrah kami. Fikrah Islam bukan maknanya tak nak tolak vaksin. Itu salah satu yang kecil je. Ataupun fikrah sebenarnya kita sama-sama nak lawan KJ, lawan KKM contoh. Itu bukan fikrah yang disebut sebagai fikrah Islam. Tapi itu hanya fikrah kepahaman yang sikit-sikit. Kita kena betulkan. Jadi apa fikrah Islam? Fikrah Islam ialah sesuatu yang menyentuh ilmu kita, pemikiran kita, ideologi, pegangan kita, kefahaman kita yang melahirkan amal dan perasaan kita, syuur kita. Bila ada 5 perkara ni, dan 5 perkara ini terikat dengan Al-Islam, iaitu Quran dan hadis, bukan Islam separuh-separuh, Islam seluruhnya, kafatan, maka barulah kita mempunyai fikrah yang jelas. Baru fikrah kita jelas. Maksudnya macam itu. Kalau tak, kita masih lagi sekular. Kita kata saya orang Islam. Betul, orang Islam. Tapi Islam yang kepahaman dia, pemikirannya, ideologinya itu sekular. Jadi kita kena faham yang ini. Bila kita faham yang ini, barulah kita kata fikratuna, fikrah kami adalah al-Islam. Islam tu fikrah. Segala yang ada Islam itulah kefahaman kami. Ini kita kena tengok betul-betul. Dan sebab itulah digambarkan kat sini bagaimana apabila kita faham yang ini, barulah kita boleh membuat hijrah. Baru boleh hijrah. Tapi kena hijrah hak ni dulu. Hijrah hati dan pemikiran dulu, baru kita boleh berhijrah. Contohnya tuan-tuan saya nak sebut kat sini. Dari sudut fikrah jama'i, kita sebagai satu jamaah. Kita sebagai satu jamaah. Satu jamaah ni maknanya fikrahnya mesti sama. Mesti sama. Jadi dia bukan wahdatul akidah sahaja. Fikrah ni dia meliputi semua. Wahdatul akidah, wahdatul amal, wahdatul ukhuwah, wahdatul amal. Bila dah menjadi satu akidah yang satu, pegangan yang satu, pemikiran yang satu, ilmu yang satu, kemudian amal tindakan yang satu, ukhuwah yang satu, barulah sebut fikrah kami, fikrah tuna ni satu, baru sebut. Ni kita kena faham ni, malam ni kena faham. Kalau kita faham yang ini, baru kita nampak kekuatan. Kalau tak nampak kekuatan. Tak nampak kekuatan. Jadi kita ingat kita dah okey, rupa tak okey. Kita ingat kita okey. Time sembahyang, kita kata fikrah kita sembahyang. Puasa, ibadah, okey. Tapi tiba-tiba ekonomi, kita ambil riba. Kita ambil riba. Walaupun riba dah diisytiharkan perang, kita berseronok dengan riba. Malahan kita tolong pula riba. Jadi ni fikrah tidak sempurna lagi. Jadi hijrah, fikrah ini ialah apabila dia telah mengambil ilmunya, pemikirannya, kepahamannya, ideologinya, dan perasaannya, semua yang ada itu sebagai satu apa? Satu yang berbentuk Islam, melahirkan amal, melahirkan perjuangan, melahirkan ukhuwah jama'i, maka itulah jadi sebagai kesatuan fikrah. Kalau tidak, kita tak nampak. Sebab tu hari ini berkecamuk. Saya berikan satu contoh. Sebab tu yang menyatukan kita ialah hati dan pemikiran dan hati dua. Jadi dua ni, pemikiran dan hati. Bila pemikiran kita sama fikrahnya, hati kita sama fikrahnya, baru boleh bersatu. Saya bagi satu contoh UMNO dengan PAS.
UMNO dengan PAS. Ketika Muafakat Nasional dulu menangis, orang UMNO nyanyi lagu PAS, orang PAS nyanyi lagu UMNO, menangis. Kami dah menunggu lama dah untuk kesatuan Muafakat Nasional sama-sama untuk bersatu-satu. Itu adakah mereka bersatu atas dasar fikrah? Bukan. Dia bersatu atas dasar keterpaksaan, keperluan. Kenapa? Kalau dia tak bersatu, dia akan kalah pilihan raya. Akan kalah pilihan raya. Kita terpaksa bersatu. Sebab PH kuat sangat, dia kata, maka PAS dengan UMNO kena bersatu. Sebab itulah dia boleh berpecah. Sekarang dah pecah. Sebab tidak ada wahdatul fikr. Wahdatul aqidah, wahdatul fikr, wahdatul amal. Jadi fikrah ni akan melahirkan kesatuan akidah, kesatuan pemikiran, ideologi, pegangan dan kesatuan amal. Inilah kebangkitan akhir zaman. Kita nak melahirkan orang yang mempunyai fikrah Islam yang sebenar, yang hakiki. Jadi bagi mereka yang baru masuk, cuba tengok apa definisi fikrah yang atas. Jadi fikrah tuna, fikrah kami maknanya ialah ilmu kita, pemikiran kita. Kita berilmu, pemikiran kita, kita berfikir, ideologi kita, pegangan kita, prinsip kita, kefahaman kita, maknanya yang amalan kita melahirkan amal, kefahaman melahirkan amal, dan juga perasaan kita, penghayatan kita, sedih kita, gembira kita, semua tu diikat dengan Quran dan hadis sunnah. Semua tu diikat dengan Islam. Barulah fikrah tuna, fikrah kami, fikrah Islam. Kalau tidak, belum lagi. Saya sebut tadi Muafakat Nasional. Nampak macam kita nak bersatu. Wahdatul amal. Kita nak melahirkan wahdatul amal. Apa wahdatul amalnya? Wahdatul amalnya nak kalahkan DAP, nak kalahkan PH. Kan wahdatul amal. Maka dinamakan Muafakat Nasional, MN. Tak sampai berapa lama, tiba-tiba ada perancangan orang tertentu, lahirlah PN. Maka PN menolak MN. Habis. Yang menangis-menangis, yang berpelukkan masa di PWTC itu, yang berjanji setia dengan apa? Dengan perjanjian setia dekat, dengan janji kita bersama berikrar akan bersatu melawan musuh Islam kita sebagai satu gerakan Islam yang menggabungkan UMNO dan PAS tadi dalam Muafakat Nasional. Habis, pecah. Pecah, tak sampai pilihan raya pun dah pecah. PRU 16 lah, tak sampai pun dah pecah. Sekarang ni ada orang yang nak hidupkan MN, ada orang nak hidupkan PN, tak kira lah. Tapi maknanya apa? Kerana wahdatul fikr tidak ada, pemikiran tak ada, wahdatul akidah, keyakinan tidak ada, dan wahdatul amal lagi tak ada. Jadi sebab tu Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman, ialah mereka yang hidup hatinya, pemikirannya, pegangannya, ideologinya, perasaannya, kefahamannya dengan amal hidup, maka barulah bersatu. Sebab tu kita hanya nak ambil al-Islam, tak boleh campur-campur. Allah kata apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk hak dan batil, jangan, tak boleh. Kemudian Allah firman apa lagi? Famaza ba'dal haqq illa dhalal. Maka selain daripada yang hak itu benar tu, semua sesat. Selain daripada yang benar, semua sesat. Kemudian Nabi sebut apa? Al-kufru millatu wahidah. Maka yang kufur itu satu sistem. Dia bukan kufur ni, dia banyak sistem, satu sistem. Jadi ada dua je jalan, kata Allah. Wahadaina hun najdain. Wahadaina hun najdain. Di hadapan kamu dua jalan, al-Islam wa ghairul Islam. Jadi bagi mereka yang nak bangkit ni, nak hijrah dan bangkit, wajib kembali kepada fikrah Islam yang hakiki, fikrah Islam yang sebenar. Minta air panas sikit. Wajib ni. Jadi memiliki fikrah Islam bukan hukumnya sunat, wajib. Sebab dia termasuk dalam hijrah. Beriman, berhijrah. Kita wajib meninggalkan apa dia?
liberal. Wajib meninggalkan liberal. Wajib meninggalkan sekular. Wajib meninggalkan plural. Kesamarataan agama. Wajib pemikiran kita meninggalkan, menolak. Wajib meninggalkan pemikiran liberal yang tidak diikat dengan Quran dan Sunnah. Wajib meninggalkan sekular yang memisahkan antara akhirat dan dunia, memisahkan antara agama dan dunia. Wajib. Maka apabila kita telah meninggalkan semua kefahaman yang lain, berhijrah kepada Islam, mari kita meninggalkan fikrah, kefahaman yang lain tadi, yang ghairal Islam, maka barulah kita layak untuk bersama dengan Al-Mahdiyin. Baru layak untuk bersama dengan kebangkitan akhir zaman. Baru kita layak untuk hijrah. Jadi kalau kita masuk hutan, prepping, masuk hutan, pergi mana-mana lari, tapi fikrah kita masih terima liberal. Masih boleh bercampur-campur lagi. Al-haq batil boleh campur-campur. Boleh ambil khurafat lagi. Boleh terima khurafat. Boleh lagi syirik ke Allah lagi. Maka kita tidak akan ada kekuatan. Kita tidak akan ada kekuatan. Jadi sebab itulah tuan-tuan perempuan, kita kena faham hijrah maknawi ini dari sudut fikriyah. Sebab itulah orang Islam hari ini, walaupun dia orang Islam, tapi penghayatannya berbeza-beza, pengamalannya berbeza-beza. Ada yang Islam tapi dia liberal, ada yang Islam tapi dia sekular, ada yang Islam tapi dia plural, ada yang Islam tapi dia ateis, ada yang Islam tapi dia pagan, bercampur-campur kerana fikrahnya bercampur-campur, kefahamannya itu bercampur-campur. Dan di sinilah kita lihat kenapa kita berhadapan dengan begitu, kerana kita diserang, pemikiran kita diserang daripada awal lagi. Disebut ghazwal fiqh, peperangan pemikiran. Kita disebut peperangan pemikiran. Sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan hadis Nabi. Hadis Nabi ni apa? Hadis Nabi ni panduan kita. Saya nak minta izin minum sikit. Tapi tak boleh. Sekejap suara makin tak ada ni. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi ada sikit lah. Kering sikit. Boleh no? Baik, hijrah dari sudut fikriyah. Tinggalkan sekular. Kita dah belajar daripada kecil lagi sekular. Tinggalkan kan, liberal, tinggalkan. Ni pemikiran kita. Jadi kita kena perbaiki ni hijrah. Hijrah tinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti sunan dan budaya, pemikiran, tradisi, gaya hidup orang yang sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke lubang biawak, pasti umatku akan mengikuti mereka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni tak perasan orang Islam. Dalam IC kita ni, kad penalan kita kata Muslim, agamanya Islam, orangnya, bangsanya Melayu, Muslim. Tapi rupanya pemikiran kita ni masih lagi pemikiran sekular. Campur adukkan dunia dengan dunia je, akhirat dengan akhirat kita pisahkan. Itu sekular. Kemudian dalam pemikiran kita ni masih ada lagi liberal. Semua yang baik daripada barat ambil, tak kira Quran sokong tak sokong, Quran setuju tak setuju, menambil aja daripada barat. Ambil aja tanpa fikir betul tak betul, kena tak kena dengan Quran, dengan syarak, ambil aja. Ini adalah hijrah. Kita kena keluar. Selagi kita tak keluar daripada sekularisme, pluralisme, liberalisme, selagi kita tak keluar daripada segala isim-isim yang ada yang lain ghairul Islam, maka selagi itulah kita tidak boleh bersama dengan kebangkitan
di akhir zaman al-mahdiyin. Bismillah. Tak boleh nak bersama. Nampak tak? Jadi kalau setakat saya dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung. Saya dulu tak tutup aurat, pakai tudung tutup aurat. Saya dulu tak semayang, sekarang dah semayang. Saya dulu cakap bohong, sekarang tak cakap bohong. Setakat meninggalkan dosa-dosa macam itu, belum lagi hijrah. Belum lagi hijrah. Itu baru bertaubat. Itu baru istighfar. Itu baru kita rasa bersalah dengan kesalahan kita. Baru nak buat jadi baik. Bismillah. Baru nak jadi baik, belum lagi hijrah. Dan siapa yang tidak hijrah, maka sebenarnya dia tidak mengikut perintah Allah. Hijrah ini prinsip hidup orang beriman. Jadi hijrah ni bukan untuk artis saja. Hijrah ni bukan untuk mu'alaf saja, bukan. Orang masuk Islam. Bukan. Hijrah untuk semua mukmin, semua muslim, semua orang Islam, semua orang beriman wajib berhijrah. Hijrah yang kita tengah bincang sekarang ni fikriyah, fikrah. Selagi kita berpegang dengan sekular, selagi itulah kita tidak boleh bersama Al-Mahdi. Tak boleh. Walaupun kita kata saya ni orang Islam, saya ni ada PhD dalam usuluddin, dalam ilmu Islam, saya hafal Quran 30 juz, tapi masih yakin dengan sekularisme. Dan apa contoh sekularisme? Kan? Yang ini bahagian politik ni, bahagian negara. Kan? Agama ni bahagian akhirat. Kita pisah-pisahkan. Bila nak ajak kembali kepada hukum Allah, dia kata apa? Oi, nanti ramai orang kena potong tangan. Sekular lah tu. Mungkin dia tak ada ilmu, tak apa. Kalau tak ada ilmu, kena beritahu kat dia. Saya rasa tuan-tuan tahu siapa yang saya maksudkan. Jadi maknanya hijrah di sini ialah hijrah yang baru kita ada kekuatan. Kalau tidak tak ada kekuatan, baru kita boleh membina kekuatan. Ini proses yang kena dijalankan oleh semua. Semua wajib. Wajib. Jadi sebab itu nak sebut kat sini, hijrah pula bukan hanya sekadar tempat, tapi hijrah dengan akidah, hijrah dengan fikriyah. Yang ketiga, hijrah yang maknawi ini, hijrah syu'uriyah. Jadi i'tikadiyah, i'tikad, akidah, hijrah fikriyah. Saya sebut dah fikriyah, apa maksud fikrah? Fikrah ni apa maksud fikrah? Saya dah sebut dah. Kemudian hijrah dari sudut syu'uriyah. Kita kena hijrah perasaan, rasa hati kita. Apa yang kita rasa dalam hati kita, naluri kita. Senang, susah, suka, duka, marah, geram, apa sahaja. Dan kita lihat hari ini, nilai-nilai ini adalah nilai yang sering kita terpengaruh dengan nilai jahiliyah. Semayangnya khusyuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, khusyuk. Tetapi hatinya tak boleh nak merasai kebesaran Allah. Hatinya tak boleh rasa. Ini hatinya masih lagi dengan jahiliah. Dia rasa kat mana kebesaran Allah tadi? Dia rasa kat kerja dia. Sebab tu tengah semayang, dia tengok kerja dia. Tengah semayang, dia tengok bos dia. Bos dia suruh cepat ni. Semayang ni, cepat ni. Aku nak jalan ni, nak buat syarat. Allahu Akbar, tak ingat Allah dan semayang. Teringat bos dia. Maknanya perasaan masih tidak berhijrah, tidak keluar daripada daripada suasana jahiliyah, suasana jahil, suasana yang kita kata menjadi suasana yang tidak Islami, walaupun kita orang Islam. Tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan ni. Salah satu kenapa Abu Jahal dipanggil Abu Jahal. Adakah dia jahil sebab dia ni siapa namanya, Hisham dia Hisham ni dia apa, dia tak ada ilmu. Dia ilmu tinggi, kepimpinan lagi musyrikin.
Tapi kenapa dia kata kita panggil dia Abu Jahal? Kerana kan dia terputus daripada Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi, terputus daripada hidayah Allah, jahil, sehingga kan dia bunuh Yasir dia bunuh, Sumayyah dibunuh. Orang-orang ni yang Islam pada zaman Nabi dibunuh, Nabi diikut kan. Jadi bukan sebab dia bodoh dia panggil Jahal ni, Abu Jahal ni, bukan sebab dia tak ada ilmu. Dia pandai, cerdik. Malahan dia antara orang yang menyusun macam mana nak kalahkan Islam, nak kalahkan Nabi. Dia buat strategi macam-macam nak kacau Nabi, dan Nabi merasai gangguan dia. Tapi kenapa dia panggil Abu Jahal? Kerana pemikiran dia, kerana hati dia jahiliyah, terputus daripada Islam. Malah terputusnya 100%, tutup. Maknanya walaupun dia ada alim, ada ilmu, walaupun kalau kita sekarang walaupun ada PhD, tapi fikrahnya tu fikrah liberal, fikrahnya tu fikrah sekular. Hatinya tu sayang kepada musuh, sayang kepada dunia, hubbud dunia, hubbud riasah, sayang kepada kepimpinan, hubbul mal, sayang kepada harta, lebih daripada sayang kepada Allah. Malahan sayang tu sama dengan Allah pula. Maka yang itu menunjukkan kita belum lagi berhijrah. Maksudnya kita ni masih jahiliyah, masih lagi jahiliyah. Kita belum tinggalkan semuanya. Sebab tu kita kena tinggalkan satu. Ini kena proses. Tak apa, pelan-pelan. Kena proses perlahan. Akhirnya kita mengambil Allah sepenuhnya. Sebab tu tuan-tuan saya sebut tadi, dalam kita nak berhijrah, i'tikad kita, akidah kita tadi, maka kita bermula dengan talqin syahadah. Kita mentalkinkan syahadah kita secara bersanad. Saya cadangkan mula kat situ. Tetapi nak dapat talqin syahadah ni, kita kena proses untuk mentauhidkan Allah. Mengenal Allah, mentauhidkan Allah, baru kita boleh. Ini bagian i'tikad, bagian akidah. Kalau tak, kita akan sayang kepada manusia, sayang kepada makhluk, takut kepada bos kita, takut kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, makhluk di depan kita. Ini maknanya hijrah syu'uriyah, hijrah hati, perasaan yang ada dalam hati kita. Jadi perasaan senang, perasaan susah, perasaan suka duka, perasaan sedih, gembira dan sebagainya, itu nilai-nilai itu bukan lagi diikat dengan nilai-nilai muzik, nilai-nilai sekitar kita, makhluk jahiliah, tetapi diikat dengan pengaruh-pengaruh iman, pengaruh-pengaruh yang sebenar, iaitu nilai kita dengan Allah, nilai kita dengan akhirat. Ini kita kata syu'uriyah. Jadi kalau sedih tu, sedih sebab kita buat dosa, Allah murka. Kita rasa macam tu, sedih. Sehingga akhirnya apa berlaku? Kita pun menjaga diri kita daripada dosa, maksiat. Tak mau dah buat. Saya menyesal. Jadi pada hari ini kita diserang, sehingga kita dan hati kita ni telah dibeli oleh TV. TV dah beli hati kita. Kita dah jual jiwa kita ni pada TV. Kita dah jual jiwa kita ni pada game. Kita dah jual diri kita ni pada dunia. Sehingga apabila yang berlaku di TV mengesan hati kita. Maknanya TV tu sedih, cerita sedih, hati kita sedih sampai menangis. TV tu cerita berkenaan dengan hantu takut, hati kita takut, menggigil. Jadi bukan lagi Allah sebagai Rabb, ilah kita, bukan lagi akhirat, bukan lagi Islam, bukan lagi iman, bukan. Jadi kita wajib berhijrah, dan syuur kita, atifiyah kita. Apa bukti kita telah dibeli oleh TV, oleh jahiliah? Kita seronok dengan jahiliah, dan kita seronok dengan dunia, maknanya hati kita dah dibeli oleh jahiliah. Sebab tu kita bersungguh-sungguh bangun pagi, pergi kerja,
buat macam-macam, sungguh-sungguh sampai sakit kerja. Kerana hati kita telah dibeli oleh dunia. Dunia dah beli hati kita. Apakah contoh orang yang telah dibeli oleh Allah hatinya? Kita tengok apa tanda. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa, hati orang yang beriman. Dan jiwa-jiwa orang beriman dibeli dengan apa? Dengan syurga. Bi anna lahumul jannah. Jadi apa tanda hati ini telah kita jual pada Allah? Allah beli hati kita. Yuqatiluna fi sabilillah. Maka mereka ni berperang pada jalan Allah. Maksudnya maksima perjuangannya, maksima hijrahnya, maksima imannya. Maksudnya proses tarbiyah tadi. Maksima, kita proses. Sehingga akhirnya hati kita benar-benar melihat, tak guna aku hidup melainkan untuk berjuang perjalanan Allah. Tak guna aku hidup melainkan aku nak cari redha Allah. Melainkan aku nak cari rahmat Allah, barakah Allah, sehingga Allah memberikan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Jadi kita mencari redha Allah, mencari Islam, menegakkan Islam. Barulah kita kata kita dah jual hati kita, harta kita, diri kita kepada Allah. Maksudnya kita telah berhijrah. Kalau tak belum hijrah, kita masih lagi bermain-main dengan dunia. Tuan-tuan, dunia ni apa? Dunia ni lah satu yang melalai dan melupakan. Tapi bagi kita, orang yang dibeli oleh Allah, dunia ni adalah mazratul akhirah, ladang untuk akhirat. Bukan kita buang dunia, tetapi kita nak gunakan dunia untuk akhirat. Apa sahaja yang ada dekat kita, kita gunakan untuk akhirat. Barulah kita berhijrah. Kalau tak, masih lagi guna untuk nafsu kita, bermewah-mewah kita duduk kat sini, maka kita belum hijrah. Walaupun kita bagi ceramah tentang ma'al hijrah, bagi ceramah ma'al hijrah, tapi minta upah. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz free ke Jumaat malam ni? Kenapa? Kami nak buat ceramah ma'al hijrah. Ceramah ma'al hijrah. InsyaAllah free. Kamu ni daripada mana? Kami daripada Masjid Al-Azim, Melaka. Masjid Al-Azim, Melaka. Contoh, ini contoh. Masjid yang agung, Melaka kan. Maka, okey, tak apa. Ustaz, boleh ke kami tak ada bajet? Kami tak cukup bajet, silap bajet. Saya lupa nak minta bajet, jadi tak ada bajet. Yang ada hanyalah mungkin RM100 gitu je Ustaz, untuk nak beli apa-apa ni. Boleh ke? Ustaz tu kata, alah, kalau RM100 macam mana saya nak datang daripada Kuala Lumpur? Kuala Lumpur, duit minyak saja dah berapa. Kemudian duit tol lagi. Kemudian lepas tu, saya tak boleh drive seorang-seorang, saya letih kena ada driver. Ceramah tu malam. Kemudian saya kena tidur, duduk hotel. Tidur duduk hotel, hotel kena bayar. Kemudian pula, kan tak boleh tidur hotel-hotel murah-murah. Sebab besok saya nak kena patah balik, ada program pagi-pagi di Kuala Lumpur. Jadi kena tidur hotel yang elok sikit, yang 7 star, sebab nanti boleh rehat. Kota tak boleh rehat. RM100 mana cukup kan? Ini ceramah ma'al hijrah, tetapi dia tidak hijrah. Dia ceramah ma'al hijrah, tapi dia tak hijrah. Nampak tak? Kenapa? Syuurnya, perasaannya masih lagi melihat kesenangan, kemewahan, kan? Masih lagi melihat dunia. Ustaz, malam tu kami ada qiyamul lail. Boleh tak kita lepas ceramah, Ustaz kami tak mampu nak bagi ni duit 100 tu guna buat minyak. Ustaz duduk kat masjid sama dengan kami nak. Oh, tak boleh. Kenapa tak boleh qiyamul lail Ustaz? Ustaz tidur masjid iktikaf. Kenapa tak boleh? Kerana nanti saya tak rehat. Tak cukup rehat. Tidur kat masjid ni, badan sengal-sengal, tak ada tilam yang empuk. Saya kena tidur kat hotel 7 star. 1000 star. Supaya saya boleh rehat. Besok saya ada program, nampak? Ceramah ma'al hijrah. Tapi dia tidak hijrah. Hatinya tidak hijrah. Pemikirannya tidak hijrah. Amalnya tidak hijrah. Jadi kita nampak hari ni, sebenarnya kita ni belum hijrah betul-betul. Sebab tu Allah katakan, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli
Siapa yang Allah beli tu? Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad. Seluruh harta dia, seluruh jiwa dia, bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Allah beli. Tiba-tiba kita jual pada dunia. Kita jual pada dunia, jual pada game. Kita lebih seronok dengan game, lebih seronok dengan movie, lebih seronok dengan WhatsApp, lebih seronok dengan kerja-kerja kita dunia ni yang tak ada kaitan dengan dakwah, dengan tarbiyah, tak ada kaitan dengan jihad. Maka macam mana kita kata kita nak bersama dengan Al-Mahdi, jauh panggang dari api. Ni tuan-tuan, ni satu kepahaman yang kita perlu ada. Satu kepahaman yang perlu kita ada. Kalau tidak, kita cuma cakap je. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya pun sedih lah. Sebab saya pernah berhadapan dengan suasana macam itu. Ketika saya mengajar UAA tu, kan, seorang ustazah, doktor, dia minta bagi ceramah dekat forum student, pelajar-pelajar punya forum. Bajet dia orang 300. 3 orang panel, termasuk moderator. Moderator ni free lah, tak apa, punya student. 3 orang ni panel, ustazah. Jadi dia kata, forum ni untuk 3 orang. Tapi bajet kami cuma 100 je ustazah. Kami ada 300 je. Pihak student affair bagi 400. 100 kita buat untuk makan minum VIP, kan. Lepas tu dan juga beberapa orang tetamu. Kemudian 300 lagi untuk penceramah. Kami semua memang tak ambil lah, buat kat dalam kampus, kan. Seorang dapat 100. Apa kata ustazah tu? Doktor, kalau saya sebut nama semua orang tahu. Dia kata apa? Selalunya TV bagi kurang-kurang pun 500. Kalau program ni kurang-kurang pun 1000. Tapi kalau kamu bagi 100, nanti saya tengok jadual saya. Kalau jadual saya okey, insya-Allah saya pergi. Tuan-tuan, apa jadi? Dia pergi tak? Dia tak datang. Tapi cakap berapi. Cakap depan TV, cakap dekat forum perdana, cakap dalam radio, cakap dalam program-program motivasi dia. Hebat. Kita kena berkorban. Kita kena beriman. Kita kena berjuang. Cakap hebat. Tetapi bila program tu boleh bagi dia RM100, itu pun nasib baik ada RM100. Lalas pelajar tu kontak saya. Saya ni penasihat. Dia kata, Ustaz, penceramah ni tak boleh nak datang lah Ustaz. Boleh tak Ustaz tolong? Saya kata dengan apa, nombor 1, jangan cari penceramah yang minta duit. Jangan cari penceramah minta duit. Walau macam mana hebat pun dia. Tuan-tuan. Walau macam mana hebat, jangan cari penceramah yang minta duit. Kalau dia minta duit, kan, kemudian ditetapkan pula, contohnya sekali ceramah 10,000, contoh, sekali ceramah 10,000, jangan. Kenapa? Tidak ada barakah, tidak ada rahmat Allah. Dia menjual agama. Ini minta maaf saya sebut ni. Saya sebut tak semua orang ustaz macam itu, tak semua ustazah macam itu. Tapi bila jiwanya telah dibeli oleh dunia, maka dia pun menjual jiwanya, pemikirannya, akhlaknya dengan dunia. Maka dia telah menjual agama dia. Tuan-tuan, saya teringat satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia nak ziarah Nabi dekat bilik dia. Dia pergi tengok Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah SAW tengah rehat sekejap, baring dekat atas pelepah tamar. Rasulullah pun bangun. Waalaikumsalam ya Umar. Kan, Rasulullah tengah baring-baring dia, salam. Umar datang dari luar bagi salam. Rasulullah SAW, waalaikumsalam ya Umar. Apa khabar? Maka kan Umar menangis. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau Nabiullah, engkau kekasih Allah, engkau yang paling tinggi sekali darjatnya, engkau Amirul Mukminin, engkau lah raja kami, engkau lah sultan kami. Tapi tengoklah keadaan kau, hidup dalam keadaan berlapar, hidup dalam keadaan perutnya diikat dengan batu, hidup dalam keadaan tidurnya
Kan ada bekas-bekas pelepah tamar dekat mukanya. Ya Rasulullah. Menangis Umar. Kemudian ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk belakang Nabi sembahyang malam. Sembahyang tahajud malam. Dia tengok Nabi solat, dia pun sembahyang solat bersama Nabi. Ikut. Maka setiap kali pergerakan Nabi daripada berdiri, rakaat, i'tidal, sujud, setiap kali ada bunyi krok 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 krok. Macam bunyi tulang patah. Maka habis sembahyang semua, Abu Hurairah pergi segera ke Rasul. Ya Rasulullah, tak sihat ke ya Rasulullah? Ni sahabat-sahabat cukup ambil berat tentang kesihatan Rasulullah. Ya Rasulullah, tak sihat ke? Rasulullah tersenyum. Kenapa? Abu Hurairah, kenapa? Aku dengar kau sujud, kau rokok semua, pergerakan ada bunyi krok 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 macam tulang belaga-laga. Tak sihat ke ya Rasulullah? Maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah buka jubah dia sikit, buka ikat sikit, tunjuk. Ada batu dekat perut Nabi. Ada batu diikat dengan tali, kuat, kejap. Rasulullah, ni dia yang bunyi, bukan aku sakit, batu yang aku ikat. Kenapa ya Rasulullah? Engkau ikat batu kat perut? Ya Abu Hurairah. Rasulullah terpaksa cakap lah. Sesungguhnya aku dah tak makan 3 hari. 3 hari tak makan. Nangis sahabat-sahabat dengan menangis. Ya Rasulullah, engkau tak makan, kenapa tak sebut, tak cakap? Sahabat-sahabat ada makanan. Nabi tak minta. Tak minta walaupun sekeping roti, walaupun sebiji tamar dengan sahabat-sahabat. Kenapa? Sebab Nabi bukan berdakwah sebab nak dapat kurma. Nabi berdakwah bukan nak dapat roti. Nabi berdakwah bukan nak dapat sanjungan, PU, imam muda, nak dapat gelaran, nak dapat sesuatu glamour. Nabi berdakwah kerana Allah. Kita ni nak berdakwah, nak bercakap, nak cakap Islam, tetapi kan perut penuh. Balik rumah buka peti ais, penuh peti ais. Nabi tak ada peti ais pun. Ini jauhnya kita nak hijrah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Jadi saya sebut dengan ustazah tadi tu, saya kata ada anak sekalian, kan, kalau ustaz-ustaz tu minta lah, ustaz tu terror macam mana pun, pandai macam mana pun, hebat macam mana pun, minta duit 10,000 tak kira lah alasannya madrasah ke apa, tak kira. Minta duit, tak ada duit, tak boleh ceramah, maka jangan ambil ustaz tersebut. Saya cakap dengan pelajar-pelajar saya. Saya kata jangan ambil. Tidak ada barakah. Biar ustaz tak terkenal pun, tetapi dia ikhlas. Kalau bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Bagi pun dia tak nak ambil sebenarnya, tapi mungkin duit minyak dia, ustaz mana ada duit sangat. Duit minyak dia agaknya duit tol, dia apa ambil lah, terpaksa ambil sebab nak cover. Kalau tak besok tak boleh pergi pula, dia ambil lah juga. Kalau boleh tak nak ambil, tapi pasal nak cover perjalanan, kan, at least pun, tapi tak pernah minta. Tak minta. Kalau dia minta gitu-gitu, tuan-tuan, tak payah cakap lah, tak payah panggil lah. Ini barakah ni, tuan-tuan. Ni hijrah ni. Kita macam mana kita? Ni uzlah pula. Hijrah syuur perasaan kita, hijrah pemikiran kita, hijrah amal kita, akhlak kita. Bersama tak dengan Rasulullah? Tak sama. Rasul cakap pagi, petang, siang, malam. Bercakap, berjumpa, meraihkan sahabat-sahabat, meraihkan tetamu dari luar negara, rupanya tak makan 3 hari. Sahabat-sahabat menangis. Sayyidina Umar menangis. Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah, kalau tak ada makanan, beritahulah ya Rasulullah, ada sahabat yang ada makanan. Nabi diam, Nabi senyum. Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan Jabal Uhud, dan ada satu bukit, saya tak ingat namanya, di Mekah, di Madinah, untuk menjadi emas. Allah pernah menawarkan kunci emas. Maknanya nak panggil emas, nak buat emas
untuk sahabat-sahabat ni, Allah pernah menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Allah, aku redha apa yang kau bagi pada aku. Aku ingin bersama-sama dengan orang miskin. Cukuplah aku boleh makan satu hari. Aku puasa, lapar satu hari. Kenyang satu hari, makan satu hari. Bukan kenyang, makan. Lapar satu hari. Makan satu hari, lapar satu hari. Supaya ketika kau ada makan, aku boleh syukur pada engkau, ya Allah. Dan supaya bila aku lapar, aku boleh sabar pada jalan-Mu, ya Allah. Ini permintaan Rasulullah kepada Allah. Bukan Allah tak nak bagi kaya. Boleh. Bukan kata kalau Nabi kaya, Nabi lalai. Tidak. Bukan kata, oh nanti Nabi kalau dapat emas, Nabi jadi lara. Bukan. Jadi ghaflah, lalai. Bukan. Bukan sebab tu. Bukan sebab Nabi tolak. Allah nak bagi harta pada dia. Nak bagi emas. Nak bagi kemewahan dunia. Nabi tolak bukan sebab Nabi takut lalai. Bukan. Tapi Nabi nak tunjukkan kepada kita contoh takwa dan warak dengan dunia. Contoh bagaimana hati seorang Muslim yang telah hijrah menuju kepada Allah, melihat kepada redha Allah, melihat kepada apa yang ada di akhirat, melebihi daripada apa yang ada di dunia. Contoh bagaimana nak menolak pemikiran-pemikiran mengutamakan keuntungan duniawi. Ini Nabi nak jadikan contoh kepada kita. Sebab tu Nabi tolak. Nanti kalau Nabi ambillah emas, ambillah kemewahan, ambillah harta, yang Nabi takkan lalai. Nabi akan semakin dekat dengan Allah. Tapi Nabi ambil, apa akan jadi pada umatnya? Umat akan berebut-rebut mencari dunia. Berebut-rebut mencari keuntungan dunia. Maka laralah, lalailah, binasalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni macam mana? Sebab tu hijrah ni satu kekuatan. Satu kekuatan. Hijrah ni bukan sekadar kita tinggal dosa, itu yang kecil-kecil. Hijrah ialah kita meninggalkan segala yang Allah larang, segala yang Allah murka, segala yang memutuskan kita daripada Allah, yang meninggalkan semua itu. Jahiliah tadi untuk membina kekuatan kita mendekati redha Allah, membina kekuatan kebangkitan Islam, kekuatan untuk kita bersama dengan Al-Mahdiyin, bersama dengan Al-Mahdiyin. Itu maksud hijrah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena tengok balik hidup kita ni. Adakah kita telah berhijrah walaupun kita dah Islam? Bismillah. Sebahagian kita dah kata saya ni pendakwah, sebahagian kita kata saya ni ustaz, saya ni ustazah, saya ni parti Islam, saya ni pertubuhan Islam, saya ni orang-orang yang nak tegakkan Islam. Tapi tengok hidup kita macam mana, etikad kita macam mana, akidah kita macam mana, tengok hati kita macam mana, tengok fikrah kita macam mana. Kita masih lagi bersama dengan liberal, masih lagi bersama dengan sekular, masih lagi bersama dengan semua ideologi-ideologi yang lain daripada Islam, ataupun kita telah mengambil hanya Islam sahaja. Ini kita kena tengok, kita kena perhatikan. Kalau tidak, kita bermain-main dengan perjuangan. Dajjal datang, habis kita. Dajjal datang, habis. Ini hijrah. Jadi kita kena tengok balik semula hijrah. Yang keempat, hijrah dari sudut sulukiyah. Suluk ini bermakna tingkah laku kita, tabiat kita, perjalanan hidup kita. Ini hijrah maknawiyah. Yang keempat, hijrah dalam bentuk sulukiyah. Bagaimana cara kita bertingkah laku dalam sehari-hari, bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Suluk, dia juga merupakan akhlak.
Baik, ada soalan sini. Apabila Mahdi datang, dia dah tak ada tarbiyah lah. Masa tu jihad. Mahdi dia tidak akan tarbiyah dah. Sebab tu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan, apabila datangnya tanda-tanda besar. Antara tanda besar yang dimaksudkannya 3 perkara. Terbit matahari sebelah barat, Dabatul Ar, terbit matahari sebelah barat, Dajjal dan Dabatul Ar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berada dalam keadaan 3 benda itu dah keluar, maka tidak guna dah iman, melainkan iman yang telah dididik sebelumnya, yang telah ditarbiyah sebelumnya. Dan tidak berguna amal, melainkan amal yang telah ditarbiyah sebelumnya. Dajjal dah keluar belum? Dajjal belum keluar. Dia ada dah hidup dia, tapi dia belum keluar. Tapi bila keluar besok tak ada. Mahdi pun sama. Bila Mahdi keluar, maka pada masa itu bukan lagi pada dia untuk nak dakwah tarbiyah, pada masa itu jihad fi sabilillah. Dia punya fiqahnya fiqah jihad pada masa tu. Sebab umat Islam dah pecah teruk dah. Yang kafir munafik yang ramai, majoriti. Yang beriman, yang beriman ni dikepung. Yang beriman ni diseksa, ditangkap, dibunuh. Yang beriman ni dianiaya, dizalimi. Maka timbul Mahdi menyatukan umat Islam seluruh dunia. Kemudian dia akan menyerang semua kekufuran. Akhirnya bertembung dengan Dajjal. Dan akhirnya tu Isa turun. Dajjal dibunuh oleh Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam. Jadi Al-Mahdi radhiyallahu an akan menggunakan fiqh jihad fi sabilillah. Tak ada dah nak mengajar tak ada. Jadi bila masa mengajarnya ni, bila masa tarbiyahnya, bila masa dakwahnya, sekarang, sebelum dia keluar. Sebab kalau dia keluar dalam keadaan kita tidak berhijrah lagi. Kita tidak berhijrah lagi. Dalam keadaan kita tidak bersedia lagi nak ambil Islam sepenuhnya, tinggal jahiliah sepenuhnya, belum bersedia, maka ketika itu kita bimbang, kita tidak akan bersama dengan Al-Mahdiyin, Imam Mahdi. Kita akan bersama dengan golongan yang sesat dan kafir. Kenapa? Sebab kita masih sayang dengan ghairal Islam, selain Islam. Kita masih sayang dengan pangkat kita, sayang dengan pangkat, sayang dengan kuasa, sayang dengan harta. Semua itu penyakit yang akan menyebabkan kita tak akan terikat dengan Al-Masih Dajjal. Ada orang tak sanggup nak sebut kebenaran hanya kerana nak mempertahankan jawatan dia sebagai ketua, sebagai Perdana Menteri, sebagai menteri, sebagai sultan, sebagai raja, sebagai menteri agama, sebagai mufti, sebagai qadi. Ada orang tak sanggup nak lepaskan jawatan dia. Dia kata, kalau aku lepaskan jawatan aku ni, nanti ada orang lain yang lebih teruk duduk kat situ, lagi susah. Jadi aku kena jaga maslahah untuk ada kat situ. Tuan-tuan, saya minta maaf, itu ijtihad dia. Kalau betul ijtihad dia dapat 2, kalau salah dapat 1. Saya tak nak kata ijtihad tu salah, tidak. Saya nak sebut kat sini, kan, ada orang bila hati dia betul-betul duduk di situ untuk jaga dakwah, tarbiyah dan jihad, alhamdulillah, Allah Maha mengetahui, Allah akan bantu dia. Tetapi sekiranya dia berada di situ kerana cintakan dunia, cintakan pangkat, cintakan wang ringgit, cintakan populariti, sebelum ni tak boleh masuk TV, sekarang dah boleh masuk TV. Sebelum ni tak boleh cakap pada ramai orang, sekarang ni cakap pada ramai orang. Sebelum ni tak ada kuasa, sekarang ni ada kuasa. Maka kita cinta kuasa, cinta kepada dunia tadi, maka itu Allah Maha mengetahui. Datang Dajjal, kita akan diheret oleh Dajjal. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Ini bahaya. Sebab itu ulama-ulama besar, apabila ditawarkan menjadi qadi, menjadi mufti, sebahagian besar daripada mereka tolak sampai kena seksa. Imam Muhammad sampai tertanggal tangan dia, kena seksa sampai tertanggal tangan dia, tercabut daripada soket. Jadi macam itu je, tegak aja badan. Kenapa? Bukan sebab dia takut, kalau aku jadi mufti nanti, aku jadi qadi, hakim nanti, kan, aku akan takut lalai. Bukan, dia tak takut lalai. Sebab dia dengan Allah dah rapat, dah dekat. Makrifat pada Allah ni dah hebat dah. Dia dah kenal Allah dah. Ulama-ulama besar. Tetapi dia nak menunjukkan kepada kita
bahawa waraknya, takwanya orang ulama tadi, supaya kamu nak ambil qadi, kamu jadi mufti, kamu jadi penasihat menteri, kamu jadi penasihat agong, mestilah kamu berhati-hati, kerana di situ akan ada perkara-perkara yang menyebabkan kamu tersangkut dengan undang-undang penghisapan Allah di Yaumul Mahsyar. Kamu akan tersangkut, terheret bersama-sama dengan Al-Masih Dajjal. Jadi kita kena tengok, ulama dulu tak nak ambil jawatan, bukan sebab dia takut dia tak layak. Dari sudut apa? Dari sudut dia punya ilmu dia layak. Dari sudut harta takut dia lalai daripada harta banyak. Tak, bukan sebab takut lalai. Dia dengan Allah dah rapat dah, takwanya dah tinggi dah, makrifat ke Allah dah tinggi dah. Tapi dia nak tunjuk kepada orang selepasnya bahawa jawatan mufti, qadi, menteri agama, jawatan penasihat sultan, penasihat agung, jawatan penasihat kepada menteri-menteri adalah jawatan yang amat sensitif, yang boleh menyebabkan seseorang itu berubah akidahnya, berubah pemikirannya, berubah akhlaknya menjadi orang yang jahat. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Boleh tuan-tuan? Ulama tak mau jawatan bukan sebab takut, bukan sebab dia memang lalai, tapi kerana dia nak tunjukkan jawatan tu amanah. Jadi kita yang belakang-belakang nak tengok, nak ambil jawatan, kena betul-betul tengok kita layak tak layak. Kerana mereka memang dah dekat dengan Allah dah, makrifat dengan Allah dah tinggi, tetapi mereka nak jaga warak supaya orang lain. Macam Nabi SAW kan, Allah bagi emas kat dia, gunung emas Allah bagi kat dia, 2 lembah emas Allah nak bagi. Kalau ikut kita, baguslah ada emas, kita boleh guna buat pembangunan di Madinah, pembangunan di Mekah, boleh buat bangunan tinggi-tinggi macam sekarang, tinggi-tinggi kan, banyak duit. Nabi tak pilih yang tu. Sebab apa? Nabi nak mengajar kita supaya berhati-hati dengan dunia, bersifat warak, bersifat takwa dengan dunia. Kerana dunia itu boleh menyebabkan hati seseorang itu berpusing. Jadi sebab itulah yang keempat hijrah yang kita nak gambarkan sini adalah hijrah sulukiyah. Sulukiyah ni ialah kita nak berhijrah, tengok tingkah laku kita, tengok sikap kita, tengok perbuatan kita. Adakah kepribadian kita itu peribadian yang berpunyai akhlak yang saleh, akhlak yang baik, cara cakap, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita merasa dalam hati, cara kita bereaksi. Adakah perkara itu merupakan akhlak yang saleh, akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak, kita wajib hijrah. Wajib hijrah. Hijrah memperbaiki daripada akhlak yang tercela, sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat akhlaqus sayyi'ah, akhlak yang tercela, kepada akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan, hijrah ni bukan sekadar tak pakai tudung, pakai tudung. Bismillah. Macam mana artis kita buat, tak semayang, tak minum arak, jadi tak minum arak. Bukan sekadar itu, tapi kita tengok akhlak kita macam mana. Kita bercakap dengan orang, kita buat lawak dengan orang. Lawak kita lawak macam mana lawak? Tuan-tuan tengok lawak kita ni macam mana. Lawak kita ni menipu. Kalau lawak kita menipu, itu bukan akhlak mulia. Kan? Akhlak kita kan, berlawak tu, kita berlawak tu menipu. Berlawak pun tak boleh menipu. Nabi berlawak tak? Nabi berlawak contoh kan. Nabi jumpa dengan seorang kan, orang tua. Tanya dekat Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni boleh masuk syurga tak?" Seorang tua tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok dia serius kan. "Ya Rasulullah, aku boleh masuk syurga tak?" Dia orang tua kan. Nabi berkata,
Dalam syurga mana ada orang tua? Orang tua tak masuk syurga. Dalam syurga tak ada orang tua, kata Nabi. Dalam syurga tak ada orang tua, kata Rasulullah SAW. Orang tu sedih. Ya Rasulullah, dalam syurga tak ada orang tua. Dia nak menangis. Rasulullah kata sebelum dia menangis tu, dia pegang, bukan gitu. Dalam syurga tak ada orang tua. Kita ni kalau masuk syurga, semua pakat-pakat muda belaka, tak ada orang tua dalam syurga. Semua gelak sama-sama kan. Senyum, Rasul senyum. Rasulullah bergurau tak? Berlawak tak? Bergurau. Tapi dalam rangka syarak, bukan dalam rangka menipu. Hari ni Maharaja lawak. Menipu dia banyak. Menipu yang tak menipu tu tak banyak. Ini akhlaknya rendah. Kita pun jadikan idola dia. Kan, artis lagi menipu. Yang dinamakan pelakon lagi menipu. Sebab tu namanya pun pelakon. Pelakon dia tipu, bukan diri dia. Dia tak sembahyang pun tak tahu, tapi dia berlakon sebagai ustaz. Dia berlakon sebagai tuan guru. Sembahyang pun tak tahu. Sembahyang pun tidak, tapi berlakon sebagai pendakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bagi ceramah. Dan kita ni hidup di dunia ni sementara, sebagainya lah. Kan, kita kena taat pada Allah. Tapi dia ni lepas habis berlakon, setiap kali action tu minum arak. Pagi-pagi buka tin bia, tin arak, pagi-pagi sarapan dengan arak dengan bia. Tapi dalam berlakonan dia sebagai, jadi artis ni pelakon. Kita tengok dia menangis-nangis, kita tengok dia menangis, tengok dia berlakon. Tengok dia menipu kita. Lakon dia menipu. Kita menangis lah, apalah sebagainya. Hati kita disentuh oleh penipuan. Yalah, Ustaz, kami bukan tengok penipuan dia, kami tengok cerita dia. Yalah, cerita dia tu kan dibuat oleh penipu-penipu. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena hati-hatilah. Dia ada cahaya dia ada kegelapan penipuan ni. Jadi akhlak ni kita kena tengok diri kita. Tidak semua pelakon yang jahat, tak semua jadi adalah beberapa tu, sikit saya tegur yang itu, yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang ikut tabligh keluar pergi keluar 3 hari, 4 hari, 10 hari ke, alhamdulillah lah. Yang baik-baik tutup aurat, alhamdulillah. Jadi bukan semua. Saya cuma cakap sebahagian. Saya sebutkan saja tuan-tuan. Jadi kita hari ini nak tengok akhlak kita. Cara kita bercakap, cara kita bergurau. Ketawa tu ha. Sampai satu kampung dengar kita ketawa. Dah lah ketawa macam Pontianak mengilai, menakutkan orang. Kuat pula tu kan. Ha. Kan. Kita merendahkan orang, kita sindir orang. Akhlak kita. Akhlak kita ni suatu yang perlu ada, dan hijrah. Kita perlu hijrah. Kalau kita tidak hijrah, maka kita belum sampai waktu kita hijrah lagi. Tak siap lagi lah. Kita nak dengan Al-Mahdi, tak siap lagi. Kita kena hijrah. Jadi kita kena tengok. Kita kena tengok yang itu, insya-Allah. Jadi begitu juga dengan maksiat-maksiat yang ada, yang lain yang ada. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda. Ini saya rasa bukan kata Rasulullah, tapi ini adalah merupakan kata-kata Umar bin Khattab. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap oleh Allah. Jadi kita buatkanlah. Jadi antara apa yang digambarkan sini, tanda-tanda orang yang akan mendapat celaka ada 4. Saya nak tutup dengan inilah. Dah pukul 11 ni. Tanda-tanda orang yang celaka, mendapat kecelakaan ada 4. Yang pertama, kan, terlalu mudah melupakan dosa. Terlalu mudah melupakan dosa. Kita buat dosa tu dia catat. Allah catat dosa kita. Tapi kita apa? Kita lupa. Dosa tu tak hilang, ada. Jadi yang pertama, mudah lupa dosa. Sehingga bila lupa dosa, maka kita malas bertaubat. Kita malas bertaubat dan kita buat dosa terbalik. Itu nombor 1.
Ini banyak orang yang dalam kecelakaan. Yang kedua, selalu mengingatkan atau berbangga-bangga dengan jasanya, amal solehnya. Yang kedua, kita buat baik, kita ngungkit. Kita suka mengungkit, cakap, saya dah buat ni, dia buat ni kan. Saya macam ini, sayalah yang mengasaskan surau ni. Sayalah yang mengasaskan masjid ni. 10 tahun yang lepas, 50 tahun yang lepas. Kita ungkit, habis amalan kita. Habis amalan kita. Bergaduh dengan suami. Kan, suami ni maklumlah, kadang-kadang lupalah. Kan, bergaduh dengan suami. Kita pun ngungkit kita kan. Perempuan suka mengungkit. Kan, saya dah masak, saya dah buat ni, saya buat ni. Kan, awak ni macam gitu juga. Hari jadi saya pun tak ingat, dia kata macam itu kan. Suami ni memang pelupa hari jadi dia pun tak ingat. Kan, dia kata, saya dah buat gini-gini, hari jadi saya pun tak ingat, kata dia. Kan, saya masak, saya buat, saya urut lah, saya apalah, saya macam-macam cakap. Ni tak ada isteri yang tak kaitan dengan isteri mana-mana isteri, tapi nak sebut sini contoh. Mengungkit kebaikan. Selalu ingat kebaikan kita, bangga dengan jasa kita, bangga dengan amalan soleh kita. Kan, padahal amal soleh itu sebenarnya kita pun tak tahu Allah terima tak terima. Kita buat amal soleh ni supaya orang cakap kita ni seorang yang solehah ke, seorang yang soleh ke, tak. Supaya Allah terima. Amalan kita ni belum tahu Allah terima, kita dah ngungkit dah. Kita dah ngungkit. Ini tanda-tanda kecelakaan. Jadi sebab itulah sebenarnya orang yang baik ni, orang yang soleh ni, dia tak ingat kebaikan dia. Dia buat baik tapi dia tak ingat. Aku ni dah derma tak ingat. Dia tak nak ingat kebaikan dia. Dia semua serah ke Allah saja sebab dia buat kerana Allah. Jadi mengungkit ini semua ni mencerita-cerita tentang amalan kita. Itu adalah merupakan salah satu tanda kita akan dicelakakan, mendapat kecelakaan di sisi Allah. Yang ketiga, kan, kita selalu melihat amalan dunia kita. Kita mengutamakan untung, sukses di dunia. Sayalah pengasas kepada perniagaan ni. Sayalah yang buat sebagainya. Sekarang ni gaji saya sekian-sekian. Sekarang ni saya ni ada ni. Kita melihat amal dunia kita. Sayalah yang banyak tolong awak. Saya yang lebih banyak tolong kampung ni. Saya yang buat ni. Kita melihat amal dunia. Jasa dunia. Tak teringat. Tak teringat akhirat. Sayalah yang mendirikan syarikat ni. Saya yang jadi kita nampak amalan dunia kita lebih daripada amalan akhirat. Dan sukses, dikatakan sukses, dikatakan berjaya, ialah jaya dunia tadi. Dapat 8A, 9A, 12A, 18A dalam SPM. Sayalah orangnya dapat 18A. Sayalah orangnya yang kita tengok kejayaan dunia. Sedangkan kehidupan kita ni semakin lama semakin berkurangan dengan dunia. Jadi yang kita tengok sukses dekat dunia. Jadi kita mengejar sukses di dunia. Sedangkan kita nak tinggalkan dunia. Terlupa nak tengok berjaya tak ke akhirat. Sedangkan sukses, kejayaan yang sebenar, redha Allah di akhirat. Di sini redha, di sana Allah. Jadi kita tengok dunia. Dan nombor 4, selalu melihat ke bawah dalam urusan agama. Jadi bab apa ni, agama ni, kita tengok orang yang bawah kita. Dan aku boleh semayang, dia ni lagi teruk tak boleh semayang. Aku ni okeylah. Dan aku sedekah juga walaupun seposen. Orang tu langsung tak sedekah. Dan bila bagian agama ni, kita bandingkan dengan orang lain. Kemudian kita bandingkan dengan orang lain, orang yang rendah daripada kita. Itu tanda kecelakaan. Kita bukan banding orang yang baik. Dia baca Quran satu hari 3 juz. Subhanallah, aku satu muka pun tak dapat. Kita boleh, aku nak cuba kan, supaya aku dapat contoh dia. Itu baguslah. Tapi ni kita boleh baca Quran satu hari kan 5 ayat. Satu hari 5 ayat. Itu pun tak istiqamah. Ada baca, ada tak baca. Kemudian jumpa orang tak baca Quran. Aku dah baca Quran. Aku dah okey. Tengok orang yang lebih lemah, lebih rendah daripada kita. Itu tanda kecelakaan.
kepada orang yang berakhlak. Akhlak baik pun dia akan celaka. Sebab dia tunjuk, dia contohi orang yang lebih rendah. Bukan contoh orang yang lebih tinggi. Contoh Rasulullah SAW, contoh sahabat-sahabat Nabi, guru-guru dia. Tak, dia contoh orang yang lebih rendah. Kan terbalik tu. Maka di sinilah kita lihat, dia adalah merupakan orang yang sedang diberikan oleh Allah tanda-tanda untuk dia mencapai kecelakaan. Iaitu insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya minta maaf apa yang saya nak cuba cakap pada malam ni. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit sebanyak kebaikan. InsyaAllah kita akan sambung lagi bulan tajuk hijrah ini, dan bagaimana kita nak bincang sikit tentang hijrah di akhir zaman, insyaAllah. Saya minta maaf, hari ini suara saya tak berapa nak kuat sangat. Ini pun alhamdulillah makin lama nampak makin okey sikit. Mula-mula tadi macam keluar tak keluar, kan? Jadi memang ada sedikit kurang sihat sikit lah, Allah izin, kurang sihat sikit. Tapi insyaAllah alhamdulillah boleh sampaikan ni, dah alhamdulillah dah. Saya seronok lah. Sebenarnya bila sampai jadi kuat balik, jadi kuat balik insyaAllah. Jadi insyaAllah, bagi yang ada kesempatan, kita ada tamrin 1 bulan Ramadan, minggu pertama weekend. Siapa yang belum lagi mengikuti tamrin pertama, minta tolong hubungilah Ummu Ilyas Azman untuk kita nak buat, sebab kita nak ada 5 program yang besar bersiri, dan setiap satu tu dia ada dia punya preparation dia. So tolonglah, kalau boleh dapat join lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi pada bulan Ramadan yang akan datang ni, kita akan ada yang minggu pertama tu ada tamrin 1. Kemudian minggu ke-2 ke ketiga akan ada tamrin 2. Tamrin 3 kan, untuk minggu yang ketiga, ataupun yang ketiga sebelum raya lah. Lepas tu tamrin kedua Syawal, insya-Allah. So boleh ikutlah, siapa yang nak ikut, supaya kita ada perbincangan yang lebih khusus daripada apa yang kita bincangkan di dalam FB ni, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawasik Allahumma rabitataha wa alimuddaha wa adiha subulaha wa amla'aha min al-kazi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jami tawakkul alaihi wa ahya ma'rifati wa amidha syahadati bisabili. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.